memanggil Ustaz Muhammad Izam Ahmad, Imam Dundrim, untuk mengisi surat pada pagi ini. Sebelum itu saya nak mengulangi semula. Pagi hari ini ada dua jemputan kenduri. Pertama jam 12.30 hari di Kampung Sikesang. Salah seorang jemaah menjemput di Tuan Abdullah Wahid, menjemput sempena beliau berpindah ke rumahnya dan doa selamat di Jalan Seri Kesang 1, Kampung Seri Kesang. Yang kedua jemputan daripada Cikgu Mansur Baba. Selepas asar nanti kenduri akikah cucunya. Jadi mana yang tak tahu rumahnya, saya beritahu rumah kelima daripada lampu isyarat Simpang 4 Jasin ke Polis Profesional Jasin, dan juga daripada Baruk ke Kesang. Jadi semua jemaah baik muslimin ataupun muslimat hadir. Dan satu lagi kuliah baru, kuliah duha hari Ahad bermula 8.30 pagi. Kita ada kuliah subuh Ustaz Azli, habis lebih kurang pukul 8 lebih. Kita ada surah Isra. Lepas itu kita ada kuliah duha oleh Al-Fadhil Ustaz Kamil Muhammad Iskah. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan dijemput hadir. Beliau akan sentuh tasawuf modern. Sekian, dijemput dengan segala hormatnya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izam Ahmad, Imam Dundrim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati, lagi disanjungi, lagi dikasihi pengurusi Masjid Ubaidullah Cikgu Isa bin Jolan, ahli-ahli jawatan kuasa, Imam satu, ada tak Imam satu kita, Ustaz Khairul, sahabat saya, Bapak Isyarat, ibu-ibu, bapa-bapa, sahabat-sahabat, serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah panjangkannya umurnya kita. Kan? Kalau Allah tak panjangkan umur kita, hari ni orang buat tahlil lah untuk kita, tuan-tuan rahmat Allah. Kan? Kalau Allah, kan, kita duduk-duduk sambil ni kan, orang kata mungkin akan diumum oleh Cikgu Isa Jolan, hari ni kita pergi ke rumah arwah sepulan-sepulan. Dah meninggal lah tu, tuan-tuan rahmat Allah, jawapan dia. Kan? Allah bagi kita sihat, dapat kita berjalan daripada rumah sampainya ke masjid. Itu pun salah satu nikmat yang Allah bagi. Kalau Allah tak bagi kita nikmat, kalau dalam keadaan terbaring, tuan-tuan rasa sampai kat kita? Tak tu, kita tak sampai. Terbaring kita tunggu pula orang masjid melawat kita, bawa beras, bawa duit. Tuan-tuan rahmat Allah, sungguhnya banyaknya nikmat yang Allah bagi kepada kita. Tapi adakah kita mensyukuri akan nikmat Allah? Kita baca dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka apakah nikmat Allah yang hendak kamu dustakan? Tuan-tuan rahmat Allah, mana nikmat Allah yang nak kita dustakan? Cari setiap ruang, cari setiap inci, setiap sudut.
Mana nikmat Allah yang nak kita dustakan? Tak ada satu kita nak dustakan. Kan? Semua Allah bagi kat kita. Hatta sakit perut pun pergi, itu pun nikmat tuan-tuan rahmat Allah. Kan? Kalau Allah tak bagi pun, tuan-tuan bayangkan kalau Allah tak bagi kita nikmat sakit perut. Bila nak rasa nikmat sakit perut tuan-tuan rahmat Allah? Dikala kita menahan sakit perut. Kan? Bila orang kata bila sakit sangat, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Sakit sangat perut kita ni. Rahmat Allah. Kan? Tak ada tandas macam mana? Tuan-tuan rahmat Allah. Muka kita macam mana? Kan? Kalau bawa kereta, dalam perjalanan kereta tu tiba-tiba kita sakit perut. RNR jauh lagi. Bagaimana keadaan kita bawa kereta pada masa tu? Adakah tuan-tuan mengikut 80-90 ataupun 140-150? Masa tu tekan kereta. Sebab sakit perut sangat, nak buang air punya pasal. Tuan-tuan rahmat Allah. Bila dapat dia tandas, masuk je tandas, kan, keluarlah dia. Kan? Bila keluar dia, bagaimana keadaan kita? Oh, lega rasanya. Kan? Nikmat rasa dia, kan? Itu pun nikmat tuan-tuan rahmat Allah. Sakit yang nikmat. Bagaimana nak rasanya nikmat duduk? Bila terlalu lamanya duduk, kan, apa rasa nikmatnya berdiri. Bila rasa lamanya duduk, cuba tuan-tuan berdiri selepas tu. Allah rasa nikmat, kan, dapat rasa berdiri. Bila nak rasa nikmatnya duduk, bila keadaannya kita berdiri terlalu lama, bila dapat duduk kita rasa Allah nikmatnya duduk. Kan? Bila rasa nikmat baring, apabila lama kita berjaga. Terlalu lama kita berjaga, tetapi bila kita rasa lamanya berjaga, bila kita dapat baring, dapat lelapkan mata, kan, disemaikan pula dengan aircon, tuan-tuan rahmat Allah, wuyuk mata, kan. Sebab tu orang bila masuknya khutbah Jumaat ni tuan-tuan rahmat Allah, orang yang paling bahagia. Bila masuk khutbah Jumaat ni, orang yang paling bahagia, kena orang yang dapat duduk dewan utama pula ada aircon, kena pula datang kipas besar lagi, kan. Ittaqullah, bahagia tuan-tuan rahmat Allah. Dia tak ingat dah imam cakap apa kat atas tu. Ittaqullah. Kan? Kadang-kadang ada tu yang tak sedar dah. Air liur dah kat tepi ni. Tuan-tuan Allah. Bila dia sedar? Bila sedar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia baru sedar tuan-tuan Allah. Nikmat tuan-tuan Allah. Tapi apakah bila kata Allah seindirnya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, supaya kita kenal, supaya kita ini bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat tuan-tuan Allah. Hari ini apa yang nak saya katakan kepada tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, iaitu mengenai tentang satu virus yang Allah bagi dekat kita pada hari ini, untuk kita muhasabah diri antara satu dengan yang lain. Untuk muhasabah diri dengan ahli keluarga, nak muhasabah diri supaya umat Islam jelas bila turunnya COVID-19 ni kena pada kita, apa nak kita cari, iaitu syukurnya Allah Ta'ala, carinya takwa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, dahulu kita tengok virus hanya datang itu di suatu tempat saja. Kalau Ebola datangnya di Afrika saja, kan. Kalau MERS dia datang dekat timur dekat Timur Tengah saja. Ada SARS dia datang kat China saja. Dia datang antara benua saja, dia tak sampai ke seluruh negara, kan. Hari ni dia datang kat seluruh negara dunia, kan. Dia menjadi pandemik, tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Menjadi keseluruhan, semua kena. Tak ada mana satu negara pun yang tak kena, kan. Dia menjadi ketakutan kepada kita. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, inilah tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah kata jelas dah, kan, tanda-tanda akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, sabdanya Rasulullah SAW, yang pertama
Antara tanda-tanda kiamat kata Rasulullah SAW adalah kewafatannya Rasulullah SAW. Itu dah dekat dah dengan kiamat bila Rasulullah SAW dah tak ada. Lagi antaranya iaitu kata Rasulullah SAW, apabila akan datangnya satu wabak ataupun taun kata Rasulullah SAW, yang mana wabak tersebut ramai yang kena, matinya seperti kambing, tuan-tuan rahmat Allah, melambat-lambat. Matinya ramai yang kena dan ramai yang mati, tuan-tuan rahmat Allah. Ini kata Rasulullah SAW. Adakah COVID-19 dengannya apa yang disabdakan Rasulullah SAW ini sama? Wallahu alam. Saya tak kata begitu. Tetapi antara kita nak muhasabah diri kita ni, tuan-tuan rahmat Allah, makna kita, adakah kita makin hampir kepada hari kiamat? Kita tak tahu bila hari kiamat, tetapi hanya kita ini sebagai seorang hamba-Nya Allah Ta'ala bersiap siaga. Bila sampai di saat tersebut, kita sudah bersedia, tuan-tuan rahmat Allah. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, dia sebut saja COVID-19, tuan-tuan rahmat Allah, kata Rasulullah SAW itu matinya seperti kambing. Kalau nak gambaran lebih jelas, tuan-tuan rahmat Allah, kalau kita tengok nyamuk banyak, nyamuk banyak, ibarat nyamuk tu kita, shell talk tu COVID-19, shell talk tu COVID-19. Tuan-tuan sembuh kat nyamuk tu, berterabur nyamuk. Begitulah kita bila datangnya COVID-19 ni, tuan-tuan rahmat Allah. Tetapi kadang-kadang orang i'tiqad bila datang COVID-19 masih leka lagi, masihlah lalai, tak ingat apa-apa pun, leka. Berapa ramai lagi yang kat Belaka Raya, berapa ramai lagi dekat panggung wayang, berapa ramai lagi yang dekat Pasar Raya. Tu tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Bila kita datang diujinya Allah SWT, kadang-kadang kita tak sedar bahawa yang mendatangkan musibah ini sebenarnya daripada tangan kita. Kata Allah SWT, wa ma asabakum min musibatin, sungguhnya kami datangkan musibah itu, kami datangkan kepadamu sesuatu musibah, fabima kasabat aidikum, kata Allah Ta'ala, dengan apa, iaitu dengan daripada tangan kanan kamu. Maknanya yang berdatangkan musibah ini adalah daripada tangan-tangan kita. Allah dah kata dah, tak bolehnya makan sekian, tak bolehnya bunuh ni sekian. Allah dah cukup jelas dah. Tapi pergi bantai juga, pergi bunuh juga, dimakannya juga. Akhirnya hari ini seluruh penduduk di dunia yang bernama manusia dikuarantinkan di rumah. Siapa yang bebas? Tuan-tuan rahmat Allah, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan bebas, tuan-tuan rahmat Allah. Dah tak ada orang memburu lagi, dah tak ada orang buat kerosakan di dunia ni lagi, tuan-tuan rahmat Allah. Ni sebab yang buat musibah, yang dapatnya segalanya penyakit virus ini adalah daripada tangan-tangan kita. Ni Allah nak suruh kita bila datangnya coronavirus ini sebagai petunjuk yang bahawasanya Allah nak suruh kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni berapa ramai takut? Dahulu tuan-tuan ni bapak rahmat Allah, tak ada seorang pun nak beli yang apa tu, hand sanitizer tu. Hospital letak dekat city, dekat apa, dahulu tahun 90, tahun 2000 letak dekat dinding. Tak ada seorang pun nak picit, nak gosok kat tangan. Tak ada, tuan-tuan rahmat Allah. Lalu tengok aja. Hari ni habis kat farmasi, habis jual. Takutnya tuan-tuan rahmat Allah dengan COVID-19. Habis. Masjid nak beli pun tak ada, tunggu stok. Hari ni berapa ramai? Dulu orang buang-buang ni apa, mask yang doktor pakai. Hari ni pergilah farmasi, dah tak ada mask dah. Lalah pergi beli yang gas punya tu, yang racun, tuan-tuan rahmat Allah. Yang tu pun jadi, sampai takut beli yang gas pula. Maknanya tuan-tuan rahmat Allah, takutnya dengan COVID-19. Ramai yang cari vaksin, ramai yang cari penawar. Dah macam-macam pula kata. Yang katanya kalau nak hilangkan penyakit COVID-19, saya baca dalam satu artikel, dikatanya suruh makan bawang.
bawang putih, ketuk 8 ketul, rebus buat minum. Tapi tuan-tuan jangan buatlah, takut berit lah pula lain datang. Tuan-tuan Allah, ini etika betul tidak? Bukannya daripada Klinik Kesihatan Malaysia. Jangan buatlah. Ada pula orang kata yang paling best tu singgang. Tuan-tuan rahmat Allah, dah besok kalau kata betul lah singgang tu boleh mengubat COVID-19, jawabnya Itali turun kat sini dulu belajar buat singgang. Habis ikan tongkol, ikan kembung, tuan-tuan rahmat Allah kan. Singgang boleh buat COVID-19 mesti, tuan-tuan rahmat Allah. Itu hanya usaha-usaha yang dilakukan. Wallahu alam, sama ada betul kita tidak tahu kan, tuan-tuan rahmat Allah. Tapi yang jelas masing-masing takut kepada COVID-19. Bila sebut COVID-19, bila takut kepada Allah Ta'ala, apa takut kepada COVID-19, takut tak kita kepada Allah Ta'ala? Tak ada orang pun takut, tuan-tuan rahmat Allah. Kan? Fabima kasabat aydikum. Kata Allah Ta'ala lagi, wa ma antum bimu'jizina fil ard. Janganlah kamu melemahkan kekuasaan Allah, iaitu dengan melarikan diri ke mana hatta pun di muka bumi ni. Maksudnya janganlah kamu larikan diri kamu. Kononnya nak pergi sini selamat, pergi sini selamat, pergi sini selamat. Tuan-tuan rahmat Allah. Tak ada dah siap inci muka bumi ni yang ada penyelamat. Ada orang kata hand sanitizer itu penyelamat. Ada yang mengata mask itu penyelamat. Betul, tak ada masalah nak guna, tapi i'tiqad itu kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita belajar dalam bab ta'alluqnya iradah, tuan-tuan rahmat Allah, tuan-tuan tengok daripada Saluhil Qadim bawa pergi ke daripada Saluhil Qadim pergi ke Tanjizil Qadim, daripada Tanjizil Qadim pergi kepada Qabdah, daripada Qabdah perginya Tanjizil Hadis. Tuan-tuan rahmat Allah. Rasa siapa yang belajar tauhid dia faham. Kalau dia tak belajar tauhid dia diam. Mana tak faham. Tanjizil daripada Saluhil Qadim, iaitu patutnya jua padanya ketentuannya Allah Ta'ala pada azali dah. Dikala Allah berdiri dengan sendiri tiadanya alam, patutnya jua sama ada Allah nak tetapkan datangnya virus ni ataupun tidak, tuan-tuan. Kemudian datangnya pula perginya Tanjizilnya Qadim. Sesungguhnya dah pada yang Saluhil Qadim belum wujud pada kenyataan. Adapun Tanjizil Qadim dia dah wujud padanya kenyataan. Qabdah di bawah genggamannya Allah Ta'ala. Daripada genggamannya Allah Ta'ala barulah Allah luluskan pula barulah Allah lulus adakan perkara tersebut, tuan-tuan rahmat Allah. Itu dia maknanya, tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Apa yang berlaku pada hari ini, yang berlakunya COVID-19 pada hari ini adalah kerana apa? Kerana tangan-tangan kita, kerana kita engkar kepada Allah, kerana kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Hari ini berlaku yang kita dapat hari ini. Dahulu kamu sibuk, sibuk pergi pasar raya, sibuk dengan sibuk dengannya pasar malam, sibuknya dengan sibuknya dengannya panggung wayang, sibuknya dengan pop yeye, sibuknya dengan dam haji. Tuan-tuan rahmat Allah, sibuknya melepak di kedai kopi, kan tuan-tuan rahmat Allah. Sibuk semanjang, tak ada masa sedikit pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan rahmat Allah. Hari ni Allah bagi COVID-19, semua duduk kat rumah. Nak pergi pasar raya pun takut. Kan? Nak pergi ke Jasin Point pun takut. Nak pergi ke family store pun takut, tuan-tuan rahmat Allah. Sebab apa? Dadanya perasaan takut. Takutnya COVID-19. Tapi tuan-tuan rahmat Allah, tapi apakah tuan-tuan balik kepada Allah Ta'ala? Bagaimanakah nak lepas bila diujinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kan Allah sebut, bagaimana kita nak lepas? Sebab tu Allah katakan dalam ayat seterusnya, wa ma lakum min dunillah, sungguhnya kamu pergilah cari pun siapa-siapa pun, kamu takkan jumpa pun selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Min waliyyin wala nasir, daripada
yang menjadi pelindung ataupun pemberi pertolongan. Tak ada siapa. Siapa yang boleh tolong? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sekarang kita ni ada masa lapang tuan-tuan. Bila datangnya COVID-19 kita ada lapang. Kan? Orang yang bekerja, doktor suruh balik. Kuarantin 14 hari. Apa yang kita buat 14 hari tersebut kat rumah, tuan-tuan rahmat Allah? Apakah kita buat kat rumah tersebut? Adakah kita duduk tengok TV? Ada tak kita adakah kita duduk saja-saja pergi kebun? Tak, tuan-tuan rahmat Allah. Di masa sakit itulah Allah suruh kita ingat kepada Allah Taala. Tak ramai yang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datangnya COVID-19 hanya perasaan takut sahaja. Hanya datang perasaan takut kepada virus saja, tapi bukan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu intipatinya kita ni tuan-tuan rahmatan dalam kehidupan, bagaimana nak mengatasi COVID-19 ni. Tuan-tuan rahmatan Allah, kata Rasulullah SAW, apabila datangnya penyakit sesuatu tempat, kata Rasulullah ada dua jalan. Yang pertama, kalau berlaku di negeri tersebut, jangan pergi ke negeri tersebut. Kalau berlakunya dalam tempatnya kita duduk tersebut, maka kita jangan keluar daripada tempat tersebut. Ustaz, dah kena virus, takkanlah saya tak nak kena pergi, saya pun nak cabut. Kalau matilah saya duduk kat sini. Itu arahan Rasulullah SAW. Sebab apa? Tak nak berlaku mafsadah yang lebih besar. Sebab tu bila kita ada sakit, tak payah datang masjid. Bila kita dijangkiti, dikatakan positif ataupun disyaki, diarahkan doktor, duduk di rumah, maka duduk rumah. Wajib kita duduk di rumah supaya tak kena pada yang lain, supaya tak membawa kepada mafsadah. Mafsadah ni apa? Keburukan yang lebih besar, kata Rasulullah SAW. Jangan keluar daripada rumah. Kita dah sakit, kita bantai datang masjid. Bila orang masjid kata, pergilah duduk rumah, awak kan sakit. Tak boleh. Ini takwa. Saya nak ikut Allah Taala. Saya rindu. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh pentingkan diri sendiri. Bapak yang rahmat Allah sekalian. Baik, bagaimana nak mengatasi keadaan sebegini? Balik kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, kata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuan-tuan semua hafal semua hafal apa orang kata ni ayat ni kan? Semua kenal ayat ni. Ayat apa ni tuan-tuan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa ingat ni ayat ni tersebut tuan-tuan? Ayat 1000 dinar. Orang panggil ayat 1000 dinar. Gantung dekat kat rumah. Kena pula tulisan hot. Orang cakap ni ayat 1000 dinar, suruh baca yang hot. Berlengkuk-lengkuk. Entahlah ustaz, tapi orang cakap ayat ni bagus, buat kaya dia kata. Dia iktikad ayat ni kaya, tuan-tuan Allah. Duk hafal sebab nak kaya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuan-tuan dia fikir kaya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah Taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah tunjukkan jalan keluar baginya dikala dalam kesusahan. Inilah masa dia, tuan-tuan rahmat Allah. Bila datangnya diujinya, ditimpanya, Allah Taala akan bala ataupun ujian, masa inilah kita kembali kepada takwa kepada Allah Subhanahu Taala. Takwa ni kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apa maksud takwa? Tak Ustaz, saya pun tak tahu takwa ni apa. Yang saya tahu bila waktu Jumaat dia, ittaqullah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu saja. Dalam solat Jumaat. Itu pun bila imam baca ittaqullah, yang kat 8 dari saf 2, saf 3, 4. Guyup. Tang faham ni. Cuba balik. Jadi saya tanya kepada ibu-ibu, ibu-ibu yang ada kat belakang yang saya tak nampak ni. Kalau suami balik sembahyang Jumaat, cuba tanya intipati khutbah. Kalau 4 minggu bila tanya intipati dia takwa kepada Allah Taala, takwa kepada Allah Taala, confirm tidur. Tuan-tuan baca Allah.
Kan, tanya orang rumah. Rumah tanya, bang hari ni khutbah apa tajuk? Takwa kepada Allah Ta'ala. Minggu depan, takwa kepada Allah Ta'ala. Minggu apa ni lagi satu, takwa kepada Allah. Minggu keempat, takwa. Abang asyik takwa je. Yalah, takwa. Dia tak tahu. Lepas tu panggil anak pula. Cuba tengok bapak kau waktunya tengah solat Jumaat. Apa dia buat? Rupanya ittaqullah, bapak dah meleleh-eleh. Tuan-tuan. Lepas tu ibu-ibu tanya. Kan, bila bapa ni suami balik tanya, apakah intipati khutbah? Kita kena bagi tahu bini kita. Kan? Ni tuan-tuan rahmatullah, iaitu takwa. Takwa apa kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu? Kata dia, iaitu dengan mengingatinya Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Hari ni ramai yang lupanya Allah Taala. Ramai tak lupa Allah Taala? Ramai tuan-tuan rahmatullah. Bila datang COVID-19, kita harapkan benar-benar yang hand sanitizer itulah yang menjadi penyelamat. Kita lupa Allah Ta'ala sebenarnya pelindung kita. Kita lupa Allah yang memberi pertolongan kepada kita. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, tak ramai. Itu masuk takwa, tuan-tuan rahmat Allah. Bila takwa ni jelas. Apa lagi katanya? Abdullah bin Mas'ud, apabila dia patuh, kita patuh dan tak menderhakainya Allah Ta'ala. Ini maksudnya kena patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni sebab apa COVID-19 boleh hilang? Boleh hilang tuan-tuan rahmat Allah. Bagaimana Rasulullah SAW berlaku di zamannya Rasulullah SAW. Apabila berlakunya sesuatu penyakit dalam kaumnya di zamannya Rasulullah SAW, Rasulullah panggil balik semua umat-umatnya, sahabat-sahabatnya balik kepada Allah SWT. Mana yang melakukan kemungkaran, mana yang melakukan kemaksiatan, balik pada jalan agama, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang patut kita lakukan, bukan hanya setakat hand sanitizer, bukan hanya setakat tutup muka, tetapi kena buang segala kemaksiatan, buang segala kemungkaran terhadapnya Allah Taala. Balik taat kepada Allah Ta'ala, baru Allah bagi hilang. Tuan-tuan rahmat Allah, selagi adanya kemungkaran, selagi adanya kemaksiatan, insya-Allah selagi itulah Allah akan datangkan wala nabluwannakum fi syai'in minal khaufi wal ju'. Allah sesungguhnya Allah akan uji kepada kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Ini Allah sebut, tuan-tuan rahmat Allah. Sebab tu kita kena kembali kepada Allah SWT. Jangan derhaka kepada Allah Ta'ala. Kan? Bila sekarang orang tak ada pergi pasar malam, orang dah tak pergi pasar malam dah. Kan? Supaya apa? Supaya balik kepada Allah Ta'ala. Kan? Dahulu pergi pasar malam. Kan? Pergi nak bila waktu seronok pergi pasar malam, tuan-tuan rahmat Allah, iaitu time maghrib. Kan? Allahu Akbar, Bilal azan dekat dia pasar malam. Kan? Nasi lemak bungkus 2, air tebu bungkus 1. Kan? Berlaku tak tuan-tuan? Maka hayya 'alas salam. Dah sampai ujung. Bungkus bakso 3. Tuan-tuan baca Allah. Kan? Dia patah balik, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bila dah qomat. Tuan-tuan, bang cantik kan baju ni? Tuan-tuan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah imam sembahyang maghrib. Kan? Bila habis sembahyang maghrib, tak habis lagi dibeli belah, tuan-tuan rahmat Allah. Bungkus ayam goreng ni RM10 pula, tuan-tuan rahmat Allah. Ni yang berlaku. Lelah masuk dalam kereta, balik rumah, melantak lah apa yang dah beli tadi. Kan? Dah kenyang, menyandor pula, tak pakai baju pula tu, bulat lah perut, macam sami budak. Kena pula rokok dekat sini. Kan? Ayam goreng tadi sedap. Kan? Dia lupa yang mana yang Dok Bilal panggil tadi, dia dah tak ingat dah, tuan-tuan rahmat Allah. Kan? Dah tak ada dah hayat falah. Kan?
Dia kerja nak tidur, nak bongkang lepas tu tuan-tuan rahmat Allah. Ni tuan-tuan, makna jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab kita tak balik pada takwa kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu kita kena jaga-jaga tuan-tuan rahmat Allah. Tu katanya Ibnu Mas'ud. Kan? Takwa. Yang kedua, disyukuri tapi jangan dikufuri, jangan dimungkari, kata Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan rahmat Allah. Nikmat yang Allah bagi kita hari ni tuan-tuan rahmat Allah, nikmat apa? Kan? Allah kata Rasulullah SAW, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama apakah dia? Di waktu lapang sebelum sempit. Ni sekarang kita waktu lapang lah tuan-tuan rahmat Allah. Dalam keadaan kita lapang. Kan? Ada lapang, banyakkan zikrullah. Bila kita berada dalam penyakit COVID-19 ni tuan-tuan, banyaknya Allah bagi ruang masa lapang. Kan? Tuan-tuan tanyalah ibu-ibu, nak pergi ke Jajasko tak nak? Nak pergi ke Tesco tak nak? Sebab dia takut COVID-19. Tuan-tuan rahmat Allah. Dalam masa yang takut dan nak pergi family store ni tuan-tuan, ajak orang rumah. Kan? Apakah amalannya waktu kita beradanya dalam COVID-19 ni tuan-tuan rahmat Allah? Kata Rasulullah SAW, iaitu balik kepada Allah Ta'ala, banyakkan zikrullah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kan? Berdasarkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajah. Ayat ni turun sebab apa tuan-tuan rahmat Allah? Sejarah dia, iaitu kisahnya bermula seorang sahabat Rasulullah bernama Auf bin Malik Asy-Syaja'i. Tuan-tuan rahmat Allah, ni kisah dia bermula. Dia ni ada seorang anak ditawan oleh kaum kafir musyrikin. Seorang anak yang ditawan oleh kaum kafir musyrikin. Bila kena tahan ni, dia jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedih dan hati ibunya terlalu sedih memikirkan anaknya ditawan oleh kaum musyrikin. Kata Rasulullah kepada Auf, kau sabar. Bersabarlah dan banyakkan zikir la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW. Maka ditunggunya, lama ditunggu, tapi sentiasa taat dan patuh dan sabar. Tuan-tuan rahmat Allah, dalam keadaan sabar, tak lengkang di mulutnya la haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan rahmat Allah. Kemudian tak disangka-sangka anak dia balik pula tuan-tuan rahmat Allah. Kan, selepas kena tawan tu tuan-tuan rahmat Allah, lolos anak dia. Lepas balik pula, bawa pula 400 ekor unta. Ni nampak tak? Takwa, yakin kepada Allah Ta'ala, kemudian sabar. Ni tuan-tuan rahmat Allah, bila ada yakin, ada sabar kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah bagi jalan. Wabashiril sabirin. Kata Allah Ta'ala, Allah bagi berita gembira kepada orang yang sabar. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, bila kita berada di ambangnya, di uji lapang ini, maknanya ada waktu lapang. Banyakkan zikrullah kepada Allah, banyakkan amalan sunat, selepasnya amalan fardu. Kan? Banyakkan amalan sunat, banyakkan amalan jangan tinggalkan amalan fardu dan perbanyakkan amalan sunat. Ni masa kita ni tuan-tuan rahmat Allah. Banyakkan bangun malam. Kan, ajak anak-anak ni sekarang waktu musim cuti sekolah. Kan, dah tak boleh pergi zoo, dah tak boleh pergi theme park, tak boleh apa, bajak anak-anak qiyamul lail bersama-sama. Ni tuan-tuan rahmat Allah. Makan dengan anak-anak, makan dalam talam. Kan, masa inilah kita nak buat. Sebab semua aktiviti dari semalam pun, aktiviti khusus perkahwinan pun dibatalkan. Semua pun. Kan, solat Jumaat, khutbah dipendekkan. Kan, tuan-tuan rahmat Allah, dipendekkan. Macam-macam Perlis tak adanya solat Jumaat. Itu pun ada orang tanya, Ustaz, pasal kita tak ikut Perlis? Kita kena ikut Perlis tak? Kata ni, kita kena ikut Perlis Ustaz. Ini masalah negara ni, masalah dunia Ustaz. Tuan-tuan, tahu dia Ustaz, kita kena ikut Perlis. Tuan-tuan rahmat Allah, yang cakap macam tu sebab dia malas nak sembahyang Jumaat. Tuan-tuan rahmat Allah, ni bangsa orang. Kan, yang Perlis tu berdasarkan fatwa dia.
Sebab berdekatan dengan sepadan Thailand. Mereka mufti mengikut jalan waqi', menentukan perlis tak perlu solat Zuhur. Tetapi dia tak boleh keluar rumah. Ini kalau katalah tak solat Jumaat, berterabur ni makan kat tepi jalan, tuan-tuan Allah. Nalar ke makan, tak apa solat Jumaat tak ada, tuan-tuan Allah. Ni tak ada. Kita pendekkan khutbah dan pastikan keadaannya selepasnya semayang. Tiadanya salam, tapi sebaliknya pakai hand style. Tak ada masalah, tuan-tuan Allah. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, dalam waktu yang lapang, carilah banyaknya masa kepada ittaqullah, balik kepada Allah, takwa kepada Allah. Takwa ni aspek dia terlalu besar, aspek dia luas. Takwa ni bukan hanya dalam salat saja. Takwa ini bukan hanya pada zakat saja, bukan pada puasa saja, bukan pada haji. Tapi takwa mesti hidup dalam kehidupan seharian. Itu maksud dia takwa. Tuan-tuan rahmat Allah. Kita berjalan celik saja mata, takwa. Sehingga kita tidur balik pun takwa. Tuan-tuan rahmat Allah. Tak boleh luar lari daripada sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu takwa sentiasa ada dalam diri kita. Hatta pun dalam pekerjaan, hatta pun dalam kita makan, hatta pun kita dalam tidur, apa pun semua dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Baru kita ni benar-benar yakin kepada Allah. Barulah kita ini sampainya kepada ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kitalah yang mendapat petunjuk ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pula menjadi orang yang berjaya di sisinya Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan rahmat Allah. Yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya bila kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah bagi kita pertolongan. Iaitulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu marhaja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang ni kena yakin. Usaha tuan-tuan rahmat Allah. Usaha cari obat, carinya segala-gala nak jauh daripada COVID-19. Semua ada usaha dah. Dah balik dah pada takwa kepada Allah Ta'ala. Semua dah buat dah. Maka jangan lupa bertawakal kepada Allah. Serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fahuwa hasbuh. Maka Allah akan cukupkan. Maka dia cukuplah bagi Allah Ta'ala. Allah lah yang menyelamatkan kita. Allah lah yang melindungi kita, insya-Allah, daripada COVID-19. Banyakkan amalan, banyakkanlah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah ini suka kepada orang yang bertawakal. Tuan-tuan rahmat Allah. Sebab tu bila solat, lepas solat jangan angkat bangun kaki terus. Ada orang sombong, angkat kaki terus. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pum, terus lari. Tuan-tuan rahmat Allah, sombong dengan Allah Ta'ala. Sedangkan lepas solat itu, apakah kebaikan yang buat? Iaitu doa kepada Allah Ta'ala. Itulah, doa itu adalah tawakal kepadanya Allah Ta'ala. Bukan angkat kaki terus cabut je tuan-tuan. Duk fikir je. Bila waktu pagi, cepat ni. Sekarang habis pula roti canai. Lari pergi cari roti canai. Beratur panjang. Sekarang habis KFC ni kan. Dah lah KFC ni susah jarang nak buatnya promotion. Beratur panjang. RM10. Dapatnya dua kotak. Lari kita. Tuan-tuan rahmat Allah. Bila nak kan KFC. Tu kita tak nak. Baik, lepasnya solat, doalah kepada Allah. Rintihlah dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan rahmat Allah, Allah paling suka, Allah paling sayang orang yang sentiasa merintih kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah rintihlah dengan Allah Ta'ala. Tiada yang boleh memberi manfaat kecuali Allah SWT. Tak ada satu pun yang boleh memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya bila ada Allah Ta'ala, hati kita akan tenang, hati kita akan bahagia. Jasadnya, rohnya kita bila dekat kepada Allah, maka berbahagianya kita walaupun diuji dengan kesakitan. Tuan-tuan rahmat Allah, walaupun diuji dengan ketakutan. Sebab Allah akan uji kita. Sebab Allah dah sebut tadi, walanabluwannakum fi syai'in minal khaufi wajju wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Allah uji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, dan Allah kurangkan sedikit harta kamu,
kemudian hilangnya jiwa dannya tanaman-tanaman. Tuan-tuan rahmatullah, ni Allah uji kepada kita. Sekarang kita dalam ketakutan, tetapi Allah suruh apa? Wabasyiris sabirin, iaitu bagilah berita gembira kepada orang yang sabar. Tu tuan-tuan rahmatullah. Poinnya yang pertama, nak ngelaknya kita daripada, nak terlepas kita daripada COVID-19, iaitu takwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kalau kedua-dua ini ada, maka yang ketiga ialah tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam perkara-perkara yang kita usahakan, iaitu sepertinya hand sanitizer, tutup muka, kita jaga punya kebersihan kita dalam diri kita. Maka jangan tinggal takwa kepada Allah, jangan tinggal tawakal kepada Allah, dan sabarlah dalam segala bentuk ujian kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan ketiga-tiga ini dapatlah kita bebas daripada COVID-19 ini. Yang paling kita takut jangan pada COVID-19, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita dalam ujiannya Allah Ta'ala, baliklah kepada Allah Ta'ala. Dan di saat kita lapang, di saatnya kita ni sakit, maknanya adanya Allah nak bagi kita ni, nak hapuskan dosa-dosa kita. Kan, dalam kita ditimpa musibah, kata Allah Ta'ala, kepada tangan-tangan kita, kata Allah Ta'ala, wa ya'fu an katsira, dan kami hapuskan sebahagian, kami ampunkan sebahagian dosa-dosa besar kamu. Sebahagian besar tu Allah ampunkan dosa-dosa kita dikala kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan rahmat Allah, jadi jangan takut. Yang patut takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kita mengharung segala-galanya pada hari ini, tuan-tuan dan rahmat Allah, dengan tiadanya air, dengan tiadanya air yang tak ada, hujan yang tak turun, kan, didatang pula penyakit COVID-19, maknanya Allah tarik kita sedikit. Makna harta kita, jiwa kita, Allah tarik nikmat tersebut. Dikala Allah tarik nikmat kita, jangan pula kita mengkufuri nikmat Allah Ta'ala, sebaliknya mensyukurinya nikmat Allah Ta'ala, maka kita berada dalam takwa. Ini yang Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu kata, disyukuri tapi tidak dimungkari. Ini tuan-tuan rahmatullah. Ingat, takwa itu cukup jelas kata Abdullah bin Mas'ud, iaitu tidak melupakan Allah dan tidak pula sentiasa mengingati Allah dan tidak melupakannya. Cukup senang. Sentiasa mengingati Allah, tidak melupakannya. Yang kedua iaitu dipatuhi dan tidak pula diderhakai. Tu maksud takwa. Yang pertama, sentiasa mengingati dan tidak melupakannya. Yang kedua, sentiasa patuh dan tidak derhaka kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, disyukuri tetapi tidak dimungkari. Inilah antara sifat takwa kena ada dalam diri kita. Jelas kata Abdullah Mas'ud. Tuan-tuan dan rahmatullah, bapa dan rahmatullah sekalian, tanamkan dalam diri kita perkara-perkara ini. Kita ni hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni, bapa dan rahmatullah, nak saya katakan seperti berjalan di atas tali. Seperti berjalan di atas tali. Tali pula itu halus. Tuan-tuan rahmat Allah. Di kanannya syaitan, di kirinya syaitan, di kanannya hawa nafsu jalan. Panduan maps kita, peta kita nak sampai ke destinasi ni, tuan-tuan rahmat Allah, iaitu dua. Apa panduan kita? Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW. Bawa panduan, jangan lari daripada panduan. Kalau kita bawa panduan Al-Quran ini dalam perjalanan kita di tali yang halus itu, kita akan sampai ke destinasi. Apakah destinasi tersebut? Husnul Khatimah. Kita akan sampai ke husnul khatimah. Tetapi kalau kita tak bawa panduan kita, tuan-tuan rahmati Allah, kita tak bawa panduan kita tersebut, maka kita akan terpesong. Bila terpesong, sama ada kita ke kiri ataupun kita ke kanan. Kalau kita ke kanan, tuan-tuan rahmati Allah, ada jalan untuk balik. Tapi kalau ke kiri kita dah ikut syaitan, tuan-tuan rahmati Allah sekalian,
maka kita akan jauh menyimpang. Akhirnya kita sampai ke satu saat namanya su'ul khatimah. Tuan-tuan rahmat Allah. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, Allah tak menilai kita di saat sekarang, tapi Allah menilai kita di penghujungnya usianya kita. Penghujungnya, pengakhirannya, di suatu saat kita nak balik pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena selalu doa dengan Allah Ta'ala. Takut kita dengan Allah Ta'ala, takut kita mati dalam su'ul khatimah. Semayang. Puasa. Haji, alhamdulillah pergi tiap-tiap tahun kan, pergi semua pergi. Puasa tak tinggal, zakat tak tinggal. Tapi rupa-rupanya di hujung kita pula tergelincir, tuan-tuan rahmat Allah. Ni yang takut. Di saat kita ni di hujungnya kematian kita tergelincir, jatuhnya ke dalam lembah kesesatan, lembah kemungkaran. Yang ni kita takut. Sebab tu kita kena bersiap sedia, bersiap siaga. Sentiasa berzikir kepada Allah SWT, sentiasa ingat kepada Allah SWT. Isilah masa-masa lapang kita. Mudah-mudahan bila kita mati pun dari bibirnya kita sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Tuan-tuan bapa rahmat Allah sekalian, kata Uthman ibn Affan kan, antaranya kata Uthman, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya akan terlepasnya segala bala dan bencana bila kita, kata Rasulullah SAW, Allah akan lindung kita daripada segala bala bencana bila kamu baca ayat ni, iaitu bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Siapa baca pada subuh, nescaya Allah selamatkan dia daripada subuh sampainya ke petang. Barang siapa yang bacanya pada waktu asar sebanyak 3 kali waktu petang, maka Allah selamatkan daripada petang sampainya ke esok pagi. Ni tuan-tuan rahmat Allah, ni antara amalan dikala kita ada dalam COVID-19. Selain amalan la hawla wala quwata illa billah, lagi satu amalan iaitu bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Subuh baca 3 kali kan, petang asar baca 3 kali. InsyaAllah Allah yakin dengan kata-kata Rasulullah SAW, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita tak terkenanya COVID-19. Tuan-tuan rahmat Allah, insya-Allah kan, kita yakin kepada Allah Taala. Kita ikut saja apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Insya-Allah apabila kita mengikut sunnah Rasulullah SAW, insya-Allah Allah akan bagi keselamatan, perlindungan, keberkatan dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak rahmat Allah sekalian, saya tangguh situkan dahulu. Insya-Allah pada masa akan datang kita akan berjumpa lagi. Di masa akan datang mudah-mudahan Allah panjangkannya usianya kita, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini terlepas daripada penyakit yang bernama COVID-19. Dan bukan kata terlepasnya kita saja, tetapi terlepasnya jua anak-anak kita, ahli-ahli keluarga kita, ibu bapa kita, dan khususnya rakyat seluruh dunia, dan khususnya kepada rakyat Malaysia ini daripada penyakit-penyakit ini yang dah merebak ke seluruh negara. Dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya penyakit ini datangnya daripada Allah disebabkan kita, dan dengan disebabnya kita juga insya-Allah penyakit ini dihilangkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan takwanya kita, dengan sabarnya kita, tawakalnya kita kepada Allah Ta'ala, Allah bagi belas ihsannya kepadanya kita untuk menghilangkan penyakit ini insya-Allah. Dan dengan belas ihsannya Allah Ta'ala itu juga turunnya hujan untuk membersihkan segala penyakit yang ada di atas muka bumi ini insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi Bapak rahmat Allah, saya tangguhkan situ dahulu. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an
والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور في قلوبنا بنور هدايتك مطى الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا في رمضان. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tadi tuan-tuan dan puan kuliah subuh yang sampai